Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 12 Jun 2023 bersama saya Nosyah Muhammad Amin. Tiga anggota Barisan Nasional memohon kepada mahkamah untuk membatalkan keputusan Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail yang mengecualikan UMNO daripada dibatalkan pendaftarannya. Satariah Abdul Karim dan Zaidi Abdul Majid, dua ahli UMNO Cawangan Lembah Pantai, serta P. Vela Sami, ahli MIC Cawangan Lembah Pantai, memfailkan permohonan kebenaran semakan kehakiman pada 15 Mei. Kebenaran semakan kehakiman itu akan didengar di Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur pada Khamis ini. Pada 7 Mac yang lalu, Saifuddin memaklumkan bahawa kementeriannya memberi pengecualian daripada pematuhan Seksyen 13-1-C-4 Akta Pertubuhan 1966 kepada UMNO. Ia berhubung usul tambahan yang diluluskan dalam Perhimpunan Agung UMNO 2022 berkaitan jawatan Presiden dan Timbalan Presiden UMNO yang tidak dipertandingkan pada pemilihan parti. Saifuddin berkata keputusan itu dibuat setelah meneliti ketetapan yang dibuat oleh perhimpunan itu daripada Setiausaha Agung UMNO pada 3 Mac 2023. Seksyen 13 berkaitan pembatalan sesebuah pertubuhan. Menurut Seksyen 70 Akta itu, Menteri boleh menggunakan budi bicara bagi mengecualikan sesebuah pertubuhan daripada mana-mana peruntukan di bawahnya. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 20 Julai untuk pengurusan kes bagi tarikh perbicaraan penosaman fitnah bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng terhadap bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Peguam Guan Eng Guo Ngek Siong berkata, mahkamah menetapkan tarikh pengurusan kes itu bagi samaan berhubung isu pembatalan status pengecualian cukai kepada Yayasan Al-Bukhari. Justru mahkamah mengarahkan pihak-pihak terlibat menfailkan ikatan fakta dokumen, ikatan pliding, ikatan fakta dipersetujui dan isu yang dibicarakan sebelum 20 Julai. Pada 27 Mac yang lalu, Ahli Parlimen Bagan menfailkan saman fitnah terhadap Ahli Parlimen Pagoh yang dituduh mencemarkannya. Saman sivil itu adalah atas dakwaan bekas Perdana Menteri tersebut bahawa Guan Eng bertanggungjawab ke atas Yayasan Al-Bukhari yang diketuai oleh hartawan Syed Mokhtar Al-Bukhari kehilangan status pengecualian cukai semasa tempoh plaintif menerajui Kementerian Kewangan. Pada April yang lalu, melalui pernyataan pembelaannya, Muhyiddin menuntut supaya Guan Eng membuktikan bahawa kementeriannya tidak membatalkan status pengecualian cukai yayasan itu. Muhyiddin menyuarakan keraguannya berhubung kesahan kenyataan Kementerian Kewangan bahawa bukan kementerian mahupun pegawainya yang membatalkan status tersebut. Sebelum itu, Kementerian Kewangan dalam kenyataannya menafikan salah seorang pegawainya telah meluluskan pembatalan status tersebut. Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga ketika sidang parlimen berkata tiada rekod bahawa Guan Eng yang melakukannya. Baik, kita ke berita seterusnya. Pengerusi PN Muhyiddin Yassin menyatakan keyakinannya bahawa gabungan itu mendapat sokongan dari rakyat Negeri Sembilan yang kini berada bawah kepimpinan PH. Katanya ia dapat dilihat melalui kehadiran puluhan ribu rakyat di negeri itu pada ceramah perdana gelombang kebangkitan rakyat di Negeri Sembilan malam semalam. Mengulas lanjut dalam satu kenyataan, Muhyiddin percaya gelombang kebangkitan itu akan diterjemahkan dalam bentuk sokongan kepada PN dalam 6 PRN tidak lama lagi. Muhyiddin juga mendakwa bahawa sokongan itu berlaku kerana kerajaan campuran yang terdiri daripada PH UMNO gagal membawa negara keluar daripada kemelut ekonomi yang menjejaskan kehidupan rakyat khususnya golongan berpendapatan rendah. Oleh itu, Presiden Bersatu itu turut menggesa supaya rasa tidak puas hati tersebut dapat diterjemahkan kepada undi sebagai satu isyarat bahawa rakyat sedang marah dengan apa yang berlaku. Bulan lalu, Muhyiddin menjangkakan PN mampu meraih sehingga 80% undi terutama daripada pengundi Melayu pada PRN yang akan datang. Ia berdasarkan kajian yang dibuat oleh gabungan itu yang menunjukkan Bersatu, Gerakan dan PAS mendahului dari segi populariti dan kepimpinan. PRN akan melibatkan 3 negeri di bawah pimpinan PH, Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan serta 3 lagi negeri pimpinan PAS, Kedah, Terengganu dan Kelantan.
Baik, sementara itu, Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman akan terus bersuara berhubung isu pembinaan kapal tempur pesisir pantai LCS meskipun berdepan ugutan. Presiden Ikatan Demokratik Malaysia Muda itu berkata, tidak wajar mereka yang sebelum ini memperjuangkan isu berkenaan kini berdiam diri setelah mendapat kuasa. Yang saya mohon is proper due process, iaitu kita adakan perbahasan ini di Parlimen, isu sama yang dituntut sebelum pilihan raya. Yang pelik bin ajaibnya, orang sama yang menuntut perkara ini kini ingin mengambil tindakan ke atas saya kerana membangkitkan isu LCS dan inginkan perbahasan ini dan tidak inginkan isu ini didiamkan selepas pilihan raya. Kerana rakyat bijak menilai. Rakyat dengar bagaimana kita berkempen sebelum pilihan raya. Kita letakkan tuduhan ke atas beberapa menteri-menteri utama yang kini dalam kerajaan dulu kata ingin penjarakan mereka. Tetapi bila kita ingin tahu isu ini secara mendalam, kita lupakan, kita diamkan, kita bisukan mulut, pekakkan telinga, butakan mata. Tapi yang paling pelik bin ajaibnya, tiba-tiba nak syorkan tindakan diambil ke atas saya kerana menyuarakan keresahan rakyat, keresahan sama yang mereka suarakan sebelum pilihan raya. So let's be fair on this matter. Saya ni tak makan ugutan. Saya tidak takut, berani kerana benar. Ini isu rakyat yang kita konsisten bangkitkan sebelum pilihan raya, semasa pilihan raya dan juga selepas pilihan raya. Ini adalah kepada sahabat-sahabat EMK yang membangkitkan isu ini. Sebab itu saya nak ingatkan dan nasihatkanlah kawan-kawan yang berada di dalam kerajaan khususnya seperti kawan-kawan di dalam EMK kerana mereka yang mengeluarkan kenyataan yang jelas. Jangan kita lupa suara rakyat, desakan rakyat, keresahan rakyat apabila kita telah pun menduduki tahta kuasa. Don't change our tune when we're in opposition and when we are in government. Because people will remember and people will hold us accountable. Sebab itu saya akan terus menyuarakan isu ini. Saya tidak akan berdiam diri nak ugutlah kerana saya percaya ini adalah isu yang sangat mustahak yang melibatkan berbilion ringgit duit rakyat dan sampai hari ini belum ada satu kapal pun yang telah pun siap. I will continue to speak and be the voice of the people. Dalam perkembangan yang lain, Perikatan Nasional sedang dalam membuat perancangan untuk membawa sekumpulan Panglima Perang UMNO. Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin mendedahkan bahawa kumpulan berkenaan terdiri daripada 10 Panglima Perang yang telah disisihkan oleh UMNO. Bekas Menteri Dalam Negeri itu berkata ketika ini PN sedang memutamatkan urusan itu. InsyaAllah kita tengah buat perancangan untuk kita umumkan dalam waktu yang terdekat ini untuk kita sesuaikan dengan program-program kita yang telah pun kita aturkan. Sebelum ini, Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris berkata 10 bekas pemimpin UMNO itu akan menyertai PN sebelum pilihan raya akan datang pagi 6 negeri. Pada Sabtu lalu, PAS mengumumkan bahawa bekas pemimpin UMNO Anwar Musa telah diterima sebagai ahli parti itu. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata, ramai lagi yang turut memohon menyertai parti-parti dalam PN dan nama mereka akan diumumkan dari semasa ke semasa. Dalam pada itu, Pengerusi PN Muhyiddin Yassin menggesa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya memberi penjelasan berhubung perjanjian sepadan maritim dengan Indonesia yang telah ditandatanganinya. Muhyiddin mendakwa Datuk Seri Anwar menandatangani perjanjian itu ketika lawatan kerja Presiden Indonesia Joko Widodo ke Malaysia baru-baru ini, walaupun pakar menasihatkan supaya tidak menandatangani perjanjian berkenaan. Semalam saya baca berita, tuan. Saya nak sebut juga di sini pasal saya rasa tak sedap. Waktu Presiden Indonesia datang ke sini, Jokowi bertemu dengan Datuk Seri Anwar, antara keputusan dan yang telah pun dimeterikan ialah soal sempadan maritim antara Malaysia dan Indonesia. Saya faham waktu saya jadi Perdana Menteri, ini adalah antara isu-isu yang masih lagi tak selesai. Ronding dengan ronding, bersetuju sedikit, tak bersetuju sedikit, sampai hari ini tak selesai. Pasal banyak perkara yang agak sensitif dan dia berkaitan dengan sempadan-sempadan. Antara yang berkaitan dengan sempadan adalah sempadan Johor dan negeri Sabah. Saya tak payah nak tunjukkan geografinya, kalau saudara tahu boleh rujuklah pada peta-peta yang ada. Saya tak tahulah sama ada waktu mana dinasihatkan
oleh pakar-pakar maritim Malaysia. Beritahu Perdana Menteri, don't sign. Jangan tanda tangani. Tapi dia sign juga, tuan-tuan. Saya ni sebagai Perdana Menteri dulu, kalaulah saya kata saya nak ikut apa kehendak saya buatlah. Tapi dalam perkara-perkara yang menyebut soal dengan isu yang berkaitan dengan sovereignty, sempadan antara bangsa dengan negara-negara lain, tak boleh buat keputusan dengan mudah. Berkompromi sehingga kita menyebabkan kawasan-kawasan kita dah diambil alih oleh orang lain. Saya tak menuduh Perdana Menteri ini. Saya nak minta dia beri penjelasan ataupun beri kenyataan dan keterangan kepada rakyat. Saya terbuka dan tak payah diselindungkan. Apa yang dia telah meterai dan perjanjian itu. Kerana ada laporan yang beritahu pakar-pakar maritim nasihat Perdana Menteri jangan sign. Kalau dia nasihat jangan sign, ada perkara-perkara tertentu saya dah dapat tadi sebahagian pada konten apa perjanjian atau isu-isu masalah sempadan antara kita dengan Indonesia ialah negara sahabat kita. Tapi yang berkaitan dengan kedaulatan dan sovereignty tak boleh kompromi. Jangan mudah-mudah nak bagi walau seinci pun. Betul tak? Saya tak tuduh. Saya nak minta Perdana Menteri jelaskan. Betul ke begitu? Sementara itu, Anwar Ibrahim sedia menjawab segala persoalan berbangkit berhubung perjanjian sempadan maritim dengan Indonesia yang ditandatanganinya baru-baru ini di Parlimen esok. Saya akan jawab di Parlimen dan biar dia ada di situ untuk hujah. Esok saya ingat, esok PMQ. Saya harap dia hadir. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syaha Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.